Hai, salam sejahtera. Hari ini kita akan mengupas satu lagi topik penting iaitu karangan umum. Karangan umum terkandung dalam bahagian B Kertas 1 Bahasa Malaysia dan markah yang diperuntukkan ialah 100 markah. Hah? Banyak kan? Rugilah kalau anda tidak mendapat markah yang tinggi. T ialah tema atau tugasan iaitu rangsangan yang menjadi intipati atau isi karangan. K ialah kata kunci karangan yang boleh dikenal pasti daripada arahan soalan. Contohnya, sebab-sebab, langkah-langkah, akibat dan sebagainya. F pula ialah format penulisan. Karangan yang cemerlang biasanya mempunyai 7 perenggan termasuk pendahuluan dan penutup. Kemukakan sekurang-kurangnya 3 isi dan huraikan dengan lengkap dan sempurna. Kalau lebih, lagi bagus. Barulah mantap. Shh, cikgu ada satu lagi rahsia karangan yang meletup. Gunakan teknik FHC. FHC ialah fakta, huraian dan contoh yang membantu anda menulis karangan yang baik. Setiap isi atau fakta yang anda kemukakan mesti disokong dengan huraian dan contoh. Kita jangan buang masa lagi. Mari kita buat latihan. Hari ini kita fokus kepada karangan jenis pendapat atau perbincangan. Sebelum menulis karangan tu, kenalah pasti PKF-nya terlebih dahulu. Tema atau tugasan, penggunaan kad kredit. Kata kunci, implikasi. Dalam aspek implikasi, kita boleh menulis implikasi negatif atau implikasi positif atau menggabungkan implikasi negatif dan implikasi positif. Format, karangan umum. Setelah mengenal pasti TKF, barulah kita tahu kehendak soalan tersebut. Tetapi sebelum mula menulis karangan, pastikan kita buat rangka karangan terlebih dahulu. Jom kita tengok rangka karangan yang dicadangkan. Pendahuluan. Selaras dengan kemajuan Malaysia, pelbagai kemudahan telah disediakan. Antaranya, penggunaan kad kredit. Namun, penggunaan kad kredit juga mendatangkan pelbagai implikasi negatif dan implikasi positif. Cadangan isi. Penggunaan kad kredit juga boleh menyebabkan seseorang itu bersikap boros semasa berbelanja. Penggunaan kad kredit tanpa kawalan akan menyebabkan seseorang itu terlibat dalam isu berhutang. Penggunaan kad kredit tanpa kawalan akan menimbulkan isu-isu lain dalam masyarakat seperti isu berhutang dengan cuti haram. Pengguna tidak perlu membawa duit tunai. Pengguna dapat menggunakan kad kredit semasa kecemasan. Penutupan. Secara tuntasnya, setiap individu khususnya pemilik-pemilik kad kredit haruslah menggunakan kad kredit dengan bijak supaya kehidupan seharian tidak dibebani hutang. Pernah dengar ayat cinta pandang pertama? Kalau nak pemeriksa jatuh cinta pandang pertama dengan karangan anda, pendahuluan mestilah cemerlang. Jom kita tengok contoh pendahuluan yang baik. Kita lihat idea berkenaan pendahuluan. Selaras dengan kemajuan Malaysia, pelbagai kemudahan telah disediakan. Antaranya, penggunaan kad kredit. Namun, penggunaan kad kredit juga mendatangkan pelbagai implikasi negatif. Mari kita tulis pendahuluan yang lengkap. Setelah menjangkau usia 58 tahun merdeka, imej Malaysia semakin bersinar di persada dunia. Malaysia yang sudah berusia lebih setengah abad sudah mampu duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan negara-negara maju yang lain. Rakyat Malaysia pula sudah semakin bijak mengatur kehidupan mereka dengan lebih sempurna. Kini, negara kita dilanda satu trend iaitu budaya penggunaan kad kredit dalam kalangan masyarakat.
Walaupun begitu, timbul masalah besar apabila sesetengah daripada pengguna kad kredit tidak dapat mendisiplinkan diri ketika menggunakan kad kredit. Mereka tidak dapat mengawal pembelian dan berbelanja tanpa had. Oleh hal yang demikian, situasi ini sudah tentulah memberikan pelbagai implikasi, khususnya kepada sektor ekonomi negara. Baiklah, kita lihat karangan kita semula. Ada frasa menarik, ungkapan menarik, isi yang matang dan menarik. Ini resipi yang lengkap untuk pendahuluan sesebuah karangan. Sekarang kita tulis perenggan isi. Kita ke perenggan isi pertama. Penggunaan kad kredit juga boleh menyebabkan seseorang itu bersikap boros semasa berbelanja. Jangan lupa aplikasikan FHC iaitu fakta, huraian, contoh. Mari kita tengok perenggan isi pertama. Antara implikasi negatif penggunaan kad kredit ialah pemilik terdedah dengan sikap boros dan berbelanja mengikut hawa nafsu. Mereka tidak sedar bahawa penggunaan kad kredit bukanlah penyelesaian masalah yang terakhir. Kebanyakan pengguna kad kredit menganggap seseorang yang memiliki kad kredit mempunyai status yang tinggi dalam masyarakat. Oleh hal yang demikian, semakin banyak kad kredit yang dimiliki, semakin tinggilah status seseorang itu. Di samping itu, sikap boros yang dimiliki pemilik kad kredit akan menimbulkan stigma negatif dalam kalangan masyarakat. Penggunaan kad kredit secara tidak terkawal dan berbelanja mengikut cita rasa memberikan indikator bahawa pengguna itu tidak bijak berbelanja, malah tertipu dengan kehendak hawa nafsu. Setiap fakta atau isi perlu disertakan dengan huraian dan contoh yang matang dan relevan. Mari kita lihat perenggan kedua. Di samping itu, terdapat juga kesan negatif penggunaan kad kredit yang lain, iaitu pengguna terdedah dengan isu hutang. Walaupun isu ini nampak remeh, namun perkara seperti ini seharusnya dielakkan daripada terus berluasa. Pemilik kad kredit yang tidak berdisiplin akan menggunakan kemudahan ini untuk berbelanja melebihi kemampuan. Apabila mereka mengamalkan sikap biar papa asal bergaya, sudah tentu mereka akan dibebani dengan pelbagai hutang akibat penggunaan kad kredit yang tidak terkawal. Mereka mungkin membeli pelbagai barangan mengikut kehendak hati seperti kelengkapan rumah, aksesori kenderaan, keperluan peribadi dan sebagainya. Sikap buruk iaitu mengikut hawa nafsu ini akan menyebabkan pemilik kad kredit terus berhutang dan mungkin akan sampai ke suatu tahap mereka sudah tidak mampu membayarnya lagi. Baiklah, lengkapkan karangan dengan penggunaan penanda wacana dan ungkapan yang menarik. Di samping itu, kita menulis secara bersistematik iaitu kita menulis fakta, diikuti dengan huraian dan contoh. Kita lihat cadangan isi untuk perenggan ketiga. Penggunaan kad kredit tanpa kawalan akan menimbulkan isu-isu dalam masyarakat seperti isu berhutang dengan ceti haram. Kita ke perenggan isi ketiga. Selain itu, penggunaan kad kredit tanpa kawalan akan mendorong isu-isu lain seperti isu berhutang dengan ceti haram bagi melansaikan hutang dengan bank yang tertangguh. Sikap gali lubang tutup lubang ini akan menimbulkan kesengsaraan kepada pemilik kad kredit. Telah terbukti banyak kes yang terpapar di media masa berkaitan dengan isu hutang dengan ceti haram untuk melunaskan hutang kad kredit. Situasi ini akan bertambah runcing apabila hutang dengan ceti haram juga tidak dapat dilansaikan hingga menyebabkan keselamatan diri dan keluarga terganggu. Oleh itu, pemilik kad kredit hendaklah berbelanja mengikut keperluan dan bukannya mengikut kehendak. Pengguna yang bijak ialah pengguna yang menggunakan kad kredit dengan bijaksana. Perhatikan karangan kita. Terdapat fakta, diikuti dengan huraian dan contoh. Lengkapkan karangan dengan penggunaan penanda wacana dan ungkapan yang menarik. Secara tidak langsung, kita sudah menulis perenggan secara bersistematik.
Lihat bagaimana FHC boleh membantu anda untuk mengeluarkan idea yang matang. Jom kita tengok isi perenggan keempat. Pengguna tidak perlu membawa duit tunai. Mari kita lihat perenggan keempat yang lengkap. Selain itu, kad kredit juga membawa implikasi positif kepada kita, iaitu penggunanya tidak perlu membawa wang tunai yang banyak semasa membeli belah. Hal ini demikian kerana membeli belah secara tunai sebenarnya mengundang risiko seperti kehilangan wang tunai ataupun kecurian. Maka, pengguna kad kredit sudah pasti akan berasa selamat dan yakin ketika membeli belah. Pengguna kad kredit yang pandai dan berhemah pasti akan dapat menguruskan diri dengan selamat dan bijaksana. Bak kata peribahasa Melayu, kalau pandai meniti buih, selamat badan sampai ke seberang. Hal ini dibuktikan dengan pembayaran menggunakan kad kredit. Ini merupakan kaedah yang paling sesuai sekiranya kita bercadang untuk membeli barangan yang bernilai tinggi seperti perabot dan kelengkapan rumah yang lain. Sekali lagi, perhatikan karangan kita. Terdapat fakta diikuti dengan huraian dan contoh. Lengkapkan karangan dengan menggunakan penanda wacana dan ungkapan yang menarik. Secara tidak langsung, kita sudah menulis perenggan secara bersistematik. Kita sudah menyiapkan 4 daripada 5 isi karangan kita. Mari kita siapkan perenggan isi yang terakhir. Pengguna dapat menggunakan kad kredit semasa kecemasan. Kita teruskan dengan perenggan yang lengkap. Implikasi terakhir berhubung penggunaan kad kredit ialah kita dapat menggunakan kad kredit tersebut dalam keadaan kecemasan. Kita tidak dapat menjangkakan sebarang musibah yang mungkin akan menimpa diri kita. Dalam keadaan tersebut, berkemungkinan besar kita akan memerlukan duit yang banyak. Kad kredit boleh dijadikan sebagai pilihan dalam keadaan tersebut. Bak kata pepatah, sedia payung sebelum hujan. Kad kredit boleh digunakan ketika menghadapi keadaan sedemikian. Sewaktu ditimpa kemalangan dan memerlukan rawatan yang rapi, hospital swasta akan menjadi pilihan individu yang berkenaan. Dalam aspek kos rawatannya yang tinggi, kita dapat menggunakan kad kredit untuk melangsaikan kos tersebut. Kita lihat fakta dalam perenggan ini. Seterusnya, huraian dan contoh. Karangan kita juga mempunyai penanda wacana dan ungkapan yang menarik serta peribahasa. Idea untuk penulisan penutupan. Secara tuntasnya, setiap individu khususnya pemilik-pemilik kad kredit haruslah menggunakan kad kredit dengan bijak supaya kehidupan seharian tidak dibebani hutang. Mari kita lihat perenggan yang lengkap. Secara tuntasnya, masyarakat haruslah bijak dan matang dalam penggunaan kad kredit. Kad kredit bukanlah alat untuk menunjukkan kemewahan tetapi seharusnya digunakan untuk keperluan yang terdesak. Disiplin kendiri harus dimantapkan agar isu muflis akibat kad kredit dapat diatasi. Pihak media massa sepatutnya mengewawarkan keburukan dan penyalahgunaan kad kredit dalam kalangan masyarakat, khususnya generasi muda agar dapat dijadikan pedoman. Jika semua pihak bersatu hati bagi au dengan tebing, maka masalah penyalahgunaan kad kredit akan dapat dikurangkan dalam kalangan masyarakat. Setiap penutup karangan mesti didahulukan dengan penanda wacana seperti secara tuntasnya atau kesimpulannya. Markah lebih akan diberikan jika anda boleh selitkan beberapa peribahasa atau pepatah yang berkaitan dengan isu yang dibincangkan. Jom tengok karangan lengkap. Banyakkan membaca untuk menambah pengetahuan. Ingat karangan, ingat FHC. Semoga berjaya!